Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk yang baru iaitu tafsiran dalam sejarah dan juga kepentingan mempelajari sejarah. Okey, hari ni kita akan tengok dua subtopik ni. Okey, dan kita akan tengok apa objektif yang akan kita dapat capai bila kita belajar tajuk ni. Okey, objektifnya yang pertama, kita dapat mengelas dan mengkategorikan maklumat tafsiran sejarah. Yang kedua, menyenaraikan kepentingan mengaplikasi ilmu sejarah. Dan yang ketiga, menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah. Dan yang keempat, mengemukakan pendapat tentang cara memelihara warisan kita. Okey, itu part objektif yang akan kita capai untuk tajuk kita pada hari ini. Okey, yang pertama kita tengok dulu. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu, buku teks kamu, muka surat 16. Maksud tafsiran dalam sejarah. Okey, yang pertama, apakah maksud tafsiran dalam sejarah? Okey, maksud tafsiran dalam sejarah ni iaitu menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Maksudnya, kita ulas balik sesuatu fakta tu, fakta sejarah tu. Contohnya peristiwa kemerdekaan negara kita dan juga contoh lagi satu peristiwa penjajahan kuasa luar negara kita. Okey, melalui situ kita akan buat kajian dan kita dapat buat ulasan. Okey, kenapa pihak luar ataupun kuasa luar menjajah negara kita. Itu kita buat tafsiran melalui hasil kajian yang kita perolehi. Okey, seterusnya kita tengok mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah. Okey, perbezaan tafsiran dalam sejarah ni dia bergantung kepada individu. Maksudnya setiap individu tu mempunyai tafsiran yang berbeza. Okey, contohnya masyarakat Melayu ataupun penduduk di Malaysia. Okey, tafsiran sejarah mereka berbeza dengan terhadap penjajahan kuasa luar. Tafsiran masyarakat Malaysia terhadap penjajahan kuasa luar di negara kita, pada zaman pendudukan British berbeza dengan tafsiran penduduk ataupun penduduk luar daripada negara kita. Okey, sebab apa wujudnya perbezaan tafsiran dalam sejarah ni? Okey, ada beberapa sebab. Okey, yang pertama, pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan. Yang ketiga, perbezaan ideologi, fahaman yang berbeza dan juga tujuan penulisan. Kenapa orang tu ataupun seseorang individu tu nak tulis buku ataupun apa-apa penulisan ni, berbeza tafsiran dia lah. Tujuan, contohnya sejarawan A dia nak tulis sebab kedatangan British ke Tanah Melayu adalah sebab untuk mengaut hasil keuntungan yang ada ataupun sumber yang ada di negara kita. Berbeza. Tak samalah, setiap tafsiran tu berbeza mengikut individu. Apa kepentingan tafsiran dalam sejarah ni? Ada 3 kepentingan. Okey, yang pertama, dapat menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Okey, yang kedua, kita dapat menilai sesuatu peristiwa yang sama dari sudut yang berbeza. Macam tadi cikgu cakap kan, penjajahan British di negara kita, peristiwa yang sama, dan tapi ada individu lain yang mengatakan bahawa pihak British ataupun pihak British sendiri mengatakan bahawa mereka datang ke Tanah Melayu ni hanyalah untuk membawa kemajuan kepada penduduk di Tanah Melayu. Tapi berbeza pula dengan pandangan ataupun tafsiran masyarakat Malaysia sendiri. Mereka mengatakan bahawa penjajahan British tu
adalah untuk mengaut hasil ataupun sumber ekonomi yang ada di negara kita. Okey, yang ketiga, mendorong berfikiran terbuka dan kritis. Okey, masyarakat pada hari ini, okey, bila kita dapat mentafsir sesuatu peristiwa dalam sejarah secara tak langsung dapat mendorong kita untuk memberi peluang pada kita berfikiran terbuka dan juga kritis. Kita boleh menerima pandangan orang lain, pandangan masyarakat lain, dan juga kita boleh berfikiran kritis. Okey, ini contohnya contoh satu peristiwa penentangan Tok Janggut. Okey, dan tafsiran sejarah yang kita akan perolehi adalah berbeza. Okey, mengikut pandangan individu. Okey, yang cikgu bagi ni adalah contohnya sejarawan A. Okey, sejarawan A ni merupakan penduduk tempatan lah ataupun orang Malaysia, dan sejarawan B ni adalah daripada pihak British sendiri. Okey, sejarawan A mengatakan bahawa kebangkitan penentangan Tok Janggut terhadap pihak British ni kenapa? Sebab Tok Janggut dia menentang peraturan cukai dan tanah serta hasil hutan yang telah diperkenalkan oleh pihak British kepada penduduk di tanah Melayu pada ketika tu. Okey, sebab itulah Tok Janggut bangun menentang pihak British disebabkan oleh peraturan cukai tanah dan juga hasil hutan yang diperkenalkan. Tapi berbeza pula dengan pandangan ataupun tafsiran daripada penjajah British sendiri. Mereka menganggap bahawa peristiwa penentangan Tok Janggut tu adalah pemberontakan. Tengok, kalau kita tengok tadi peristiwa yang sama tapi dia punya tafsiran tu berbeza. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kepentingan mempelajari sejarah. Okey, kepentingan mempelajari sejarah ada 6 kepentingan. Yang pertama, mengenal asal usul. Bila kita belajar sejarah ni, kita dapat kenal asal usul. Contohnya asal usul negara kita. Kita dapat tahu macam mana peristiwa penjajahan berlaku di negara kita sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, bila kita dah tahu dan kenal asal usul negara kita, secara tak langsung kita dapat memupuk patriotisme di kalangan masyarakat negara kita. Yang ketiga, kita dapat mengambil iktibar ataupun kita jadikan apa yang telah berlaku pada masa lalu tu kita takkan ulangi lagi. Contohnya apa? Penjajahan di negara kita. Dan sudah tentu kita pada hari ini yang hidup dalam keadaan yang sudah merdeka dan keadaan aman, kita tak nak lagi peristiwa penjajahan Jepun, penjajahan British berulang lagi sekali. Betul tak? Kita boleh tengok macam mana sengsaranya masyarakat pada zaman penjajahan Jepun contohnya, yang terpaksa minum air sabun atuk nenek moyang kita dahulu. Okay, jadi kita ambil iktibar daripada peristiwa penjajahan Jepun tu untuk kita pertahankan negara kita, elakkan negara kita daripada dijajah semula. Okey, yang keempat, mengukuhkan perpaduan. Okey, bila kita ambil etika, kita dah kenal asal usul, kita pupuk patriotisme dan mengambil iktibar apa yang berlaku, secara tak langsung akan wujud perpaduan dalam kalangan masyarakat negara kita Malaysia. Bila adanya perpaduan dalam negara kita, akan wujudlah keamanan dan secara tak langsung akan membangunkan negara dan juga bangsa kita, dari struktur ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan pelbagai lagi lah. Secara negara kita akan membangun. Dan yang terakhir, kita dapat mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Mengaplikasikan pemikiran kritis dan juga analitis kita dapat tingkatkan lah. Macam tadi contoh, daripada satu peristiwa iaitu penentangan Tok Janggut, kita dapat berfikir kenapa Tok Janggut bangun menentang pihak British. Kita
kaji dan kita buat kajian, okey, dari situ kita akan dapat membuat tafsiran, tafsiran, dan tafsiran itu akan berbeza-beza mengikut mengikut individu. Okey, kenapa kita perlu memelihara dan memelihara bangunan bersejarah ataupun warisan negara kita? Okey, warisan negara, kamu boleh tengok dalam buku modul mesra digital ni, modul aktiviti mesra digital sejarah. Okey, kamu boleh lihat di muka surat 5 tak silap cikgu. Okey, 1.5 penyelidikan dalam sejarah. Okey, 1B. Okey, berikan cadangan anda tentang cara memelihara dan memelihara bangunan bersejarah. Ini sama, bagaimana cara, apa cara kita nak buat untuk kita pelihara dan kita memelihara bangunan bersejarah. Okey, yang pertama kita buat apa? Kita mewartakan. Okey, 1B1, kerajaan perlu mendapatkan pengiktirafan daripada Badan Dunia untuk mewartakan bangunan-bangunan bersejarah sebagai warisan dunia. Okay, yang kedua, kita perlu apa? Mengekalkan. Okey, yang kedua, kerajaan perlu mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah walaupun tempat tersebut mempunyai nilai komersial. Yang ketiga, menjaga. Kerajaan perlu menjaga instruktur binaan bangunan-bangunan bersejarah supaya keunikan seni binanya dapat dikekalkan. Yang keempat, mempromosikan. Okey, kerajaan perlu mempromosikan bangunan bersejarah kepada masyarakat tempatan dan juga pelancong asing. Buat iklan. Dan yang terakhir, kerajaan perlu mengadakan pelbagai program untuk memelihara dan memulihara bangunan bersejarah kepada masyarakat. Okey, dari situ kita boleh memelihara dan memulihara bangunan bersejarah. Okey, dan yang terakhir kita akan buat soalan kebat. Okey, kepentingan mengaplikasi ilmu sejarah dalam kehidupan. Okey, yang ni kamu boleh rujuk modul aktiviti kamu muka surat 6, 7, 8. Okey, surat 8 cikgu. 1.7, kepentingan mempelajari sejarah. Okey, nombor 1 kamu boleh isi jawapan tu, kepentingan mempelajari sejarah, yang ada di buku teks kamu muka surat 18 hingga 19. Dan yang soalan nombor 2, okey, kita akan bincang hari ni, terangkan kepentingan mengaplikasi ilmu sejarah dalam kehidupan. Okey, yang pertama, okey, membuat seseorang tahu pentingnya sesuatu sejarah yang pernah terjadi. Bila kita ada ilmu sejarah, kita aplikasikan ilmu sejarah dalam kehidupan, okey, kita boleh menjadi lebih tahu kenapa ataupun sebab apa sesuatu sejarah yang pernah, betapa pentingnya sesuatu sejarah yang pernah terjadi. Contohnya peristiwa kemerdekaan negara kita. Itu satu peristiwa yang penting. Kalau tidak ada usaha daripada pejuang-pejuang kemerdekaan, mungkin negara kita masih lagi di bawah kuasa penjajah. Okey, kemudian 2B, mengambil iktibar daripada peristiwa masa lalu yang pernah terjadi kepada negara. Mengambil iktibar daripada peristiwa yang telah lalu ataupun telah berlaku. Yang ke 2C, mengingati kegigihan. Mengingati kegigihan tokoh perjuangan tanah air. Bagaimana Tunku Abdul Rahman memperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan negara. Okay, mereka pergi ke London bermesyuarat dengan pihak British untuk mendapatkan kemerdekaan negara kita. Okay, itu kegigihan lah tokoh perjuangan tanah air. Ada ramai lagi tokoh tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Okey, yang seterusnya kita tengok 2D, memupuk semangat nasionalisme. Itu semangat cintakan negara.
Bila kita aplikasi ilmu sejarah dalam kehidupan, bila kita dapat pupukkan semangat cinta negara kita, kita tak nak negara kita diambil alih oleh pihak luar. Kan? Okay, dan seterusnya 2E, menghargai dan memelihara kemerdekaan serta kedaulatan negara. Menghargai dan memelihara kemerdekaan. Bila negara kita dah merdeka, kita perlu hargai kemerdekaan tu dan juga kita perlu pelihara. Kalau kita tak pelihara, ada kemungkinan lah negara kita akan diambil alih oleh kuasa luar. Dan yang terakhir, 2F, mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban. Okey. Untuk minggu ni, cikgu nak kamu siapkan latihan PBD sahaja. Bab 1 kita dah habis. Okay, bab 1 kita dah habis latihan PBD sahaja. Okey, bab 1 kita dah habis. Okey, cikgu nak kamu tengok buku modul ni. Modul digital, mesra digital sejarah. Okey, dan kamu buat hanya PBD sahaja, PBD 1.1. Kemudian sampai habislah PBD 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7 sampai bab tajuk yang kita belajar tadi lah. Praktis ke arah PT3, praktis ke arah PT3 ni tak perlu. Tak perlu buat lagi. Hanya buat PBD sahaja. Okey, dan pada minggu hadapan, okey, cikgu akan gunakan Telegram untuk kita bincangkan jawapan modul yang telah cikgu sediakan. Yang ini kamu dapat sewaktu kamu, mak ayah kamu ambil buku teks hari tu. Kita akan bincangkan modul ni minggu hadapan. Okey, menggunakan Telegram, aplikasi Telegram. Okey, sekian dulu untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dan jangan lupa siapkan homework yang cikgu bagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.